orang yang dah meninggal dunia ni, dia memang mengharapkan doa-doa daripada orang yang hidup. Mak ayah yang dah meninggal dunia, dia memang menunggu-nunggu kedatangan orang yang dia sayang. Bukan adalah hadis daripada Abu Hurairah. Contoh kalau atuk ni, nenek ni dia rapat dengan cucu dia dah meninggal, nenek atuk dah meninggal. Jadi atuk dengan nenek dia memang tunggu mana cucu aku. Yang rapat dengan aku mana dia tak datang. Dalam hadis sebut itu. Okay? Lepas tu bila orang yang dah meninggal dunia ni, dia memang mengharapkan doa-doa daripada orang yang hidup. Betul. Ya? Dan dia tahu siapa yang datang di ziarah dia tahu. Ya? Sebab dalam hadis sebut, orang yang hidup datang di tanah perkuburan, kakinya bergesek-gesek di atas rumput, di atas tanah. Ahli kubur pun berkata sama mereka, siapa datang tu? Ya? Tu yang batuk-batuk tu. Minta mati dalam beriman. Ya? Minta mati dalam beriman. Sebab mati dalam beriman ni tak ramai. Ya? Buka dalam kitab Tajul Urus. Khatimul Asam ni seorang wali Allah, ulama tauhid. Dia berdialog, tak silap, menanyakan kepada seorang tukang curi kain kapan. Pada zaman dulu ada seorang hamba Allah ni kerja dia curi kain kapannya. Orang meninggal dia curi kain kapan. Dia ambil dia jual. Sebab orang dulu meninggal kain kapan mahal. Ya. Kata dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Ya, tapi kita pendekkan cerita. Dia dah bertaubat kepada Allah. Itu Khatimul Asam bertanya dengan tukang curi kain kapan ni. Aku nak tanya dengan kau dah curi kain kapan ni berapa lama? Berapa tahun? Lama dah. Dalam ramai-ramai, dalam 1,000 orang, kau curi kain kapan ni, dalam 1,000, berapa ratus menghadap kiblat? Dia kata dalam 1,000 yang menghadap kiblat cuma 300 je. Semua yang terjadi, semuanya ada hikmah. Ya, bukan sesaja. Dia curi kain kapan ni pun semua dah, maksudnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak terjadinya, nak berlakunya, tak jadi buat hukum juga. Itu yang kata Khatimul Asam. Dalam 1,000 kau dah ambil kain kapan. Dalam 1,000 jenazah yang ada kiblat, berapa jenazah? Dia kata dalam 300 saja. 700 semua berpaling kiblat daripada Allah. Sebab tu mula-mula memang ada kiblat. Bila ahli keluarga dah balik, imam dah balik, mereka dipalingkan kiblat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Khatimul Asam ditanya oleh anak murid dia. Wahai Khatimul Asam, kenapa mereka berpaling kiblat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Khatimul Asam, mereka semasa dekat dunia, mereka pertama sekali mereka tidak percayakan rezeki daripada Allah Taala. Ya. Tengoklah setengah orang. Ya, takut anak banyak. Kalau anak banyak, siapa nak bagi makan? Nampak? Ya. Kadang-kadang orang yang mengajar pun boleh rosak akidah. Ya, sekarang sama-sama ustaz pun dia tanya, Syekh, hantar PKP ni hantar tak mengajar, macam mana hantar makan, macam mana duit hantar? Ada lah. Ya, anak susah lah. Nampak? Bila dia kata susah lah, dia berpegang duit boleh menyenangkan dia, maka akidahnya rosak lah. Ingat tu. Jangan main, syaitan dia jahat. Ya. Lepas tu bila kita nak mati, sakaratul maut, roh nak keluar ni, ada dalam kitab bab jenazah. Syaitan, iblis, laknatullah, dia akan datang. Dia akan bawa air. Pada orang nak mati ni, dia akan dahaga sangat. Dalam kitab menyebutkan, iblis akan datang kepada orang tengah sakaratul maut. Dia akan menyerupai orang yang kita sayang. Orang kita sayang. Betul ke Ustaz? Tunggulah nanti sakarat. Tak percayalah. Tunggulah nanti. Dia akan datang bawa air. Jahatnya iblis, laknatullah. Tapi iblis ni sejahat-jahat dia tak mengaku dia Tuhan. Kalau buka dalam kitab bab iblis, kitab salah satu kitabnya, kisah iblis jin, kisah dunia, kisah bumi, kisah langit, ya. Kisah Nabi Adam, kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar, tak silap. Iblis laknatullah ni, syaitan ni, sebelum dia dilaknat, 7 petala langit tempat mereka sujud. Mereka semayang. Ni iblis. Lepas tu ilmu dia power.
Syaitan ni ilmu dia kuat. Sarang dia kat mana? Ni, dekat belakang ni. Ni sarang dia. Siapa selalu sakit urat belikat, dia duduk situ. Yang kadang ada ustaz pegang kita punya belakang, kita sendawa. Kita sakit. Itu tanda ada benda duduk kat situ. Senang nak keluarkan dia. Baca selawat atau membaca bismillah la haula wala quwata illa billah, tepuk belakang ni. Pok. Kalau orang tu pengsan ke, kalau orang tu hysteria ke, menjerit-jerit berkacau-kacau ke, tepuk je kat situ. Sedarlah dia. Tu. Sikit lagi 2 minit berhenti. Itu siapa yang tak bagi orang masuk masjid? Setan. Siapa yang melarang orang masuk masjid? Setan. Syaitan original, dia tak makan seekor, dia tak isap gadang-gadang, dia tak naik motor suku, tak naik RZ. Syaitan lokal. Jenis isap rokok, jenis makan tom yum, makan pecal, tu. Syaitan lokal. Sebab itu, surau masjid, tak semua orang yang boleh bertahan duduk dalam surau dalam masjid lama-lama. Yang boleh bertahan ni orang yang bersih. Sebab surau dengan masjid ni, tempat ibadah ni, tempat malaikat Allah. Bukan dalam kitab hadis, sebab dalam bab kisah masjid, surau, tempat ibadah, bila kita ketip macam ni, tek, malaikat lari. Malaikat ni dia tak suka bising-bising.